Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. InsyaAllah pada hari ini kita akan melihat dan juga membincangkan soalan-soalan daripada kertas peperiksaan akhir tahun yang telah kamu semua jawab tempoh hari. Okey. Kita tengok bahagian A dulu, bahagian objektif. Pilih pernyataan yang betul akibat dosa. Okey. A. Boleh mengukuhkan keimanan. Buat dosa boleh mengukuhkan keimanan. Memang sah-sahlah, salah. Kan? Lagi. Segala amalan kebajikan dan ibadah diterima oleh Allah. Buat dosa, amalan dan ibadah diterima oleh Allah. Salah. Salah juga. Sebab bila buat dosa, lagilah ibadah tu susah mau diterima oleh Allah. Kemudian jiwa menjadi resah gelisah. Bila buat dosa, jiwa jadi resah gelisah. Inilah jawapan yang betul. Bila kita buat dosa, memang kita punya hati pun akan resah. Berfikirkan, macam mana ni kalau kedapatan macam begitu. Jadi sila jawapan yang betul. Ustaz rasa ini jawapan ni, soalan ni sangat senang lah. Kemudian yang soalan kedua, pernyataan di atas merujuk kepada akibat. Apa ini? Menyebabkan masyarakat menjadi tidak tenteram, kehidupan seharian menjadi terganggu, keadaan negara tidak stabil. Kita tengok dulu. Zina boleh menyebabkan masyarakat tidak tenteram. Okey, boleh jadi. Kehidupan seharian menjadi terganggu, boleh jadi. Keadaan negara tidak stabil, boleh jadi. Okey. Riba. Riba ni bunga kan? Kalau bahasa yang kita kena senang faham, yang macam orang meminjam daripada alung, dia punya bunga tinggi. Ini riba. Okey, bila riba menyebabkan masyarakat menjadi tidak tenteram, kehidupan seharian terganggu, keadaan negara tidak stabil. Boleh jadi juga. Merompak menyebabkan masyarakat tidak tenteram, kehidupan seharian menjadi terganggu, keadaan negara tidak stabil. Dan last sekali mengumpat. Kalau mengumpat menyebabkan masyarakat tidak tenteram kah? Semua ni perbuatan yang buruk. Tapi yang mana yang paling tepat? Jawapan dia, kalau masyarakat, tentang ketenteraman masyarakat, kan, kehidupan seharian terganggu dan kestabilan negara, maka merompaklah jawapan yang paling tepat. Sebab merompak ni dia menyebabkan dia melibatkan keselamatan. Jadi kalau perbuatan merompak tu berleluasa, kan, setiap kampung ada rompakan, maka orang pun jadi tidak tenteram. Masyarakat jadi tidak tenteram. Ini yang paling tepat. Masyarakat pun takut mau keluar rumah, mau apa-apa, sebab takut kena rompak. Kalau zina ni, orang tiadalah takut mau keluar rumah lagi. Sebab zina ni perbuatan yang sama-sama setuju. Riba pun sama juga. Riba ni perbuatan yang boleh dielakkan dan tidaklah sampai mengganggu ketenteraman masyarakat. Dan mengumpat pun sama juga. Kalau kena umpat, masih lagi boleh keluar rumah kan. Tapi kalau merompak, tidak tenteram sudah. Jadi jawapan yang paling betul ialah C, merompak. Okey. Antara yang berikut, yang manakah ciri kesesatan Syiah? Ni tajuk yang ahli sunnah wal jamaah dulu yang kita belajar. Ada Syiah kan, kita pernah belajar kesesatan dia. Okey. Beriktikad ni maksud dia percaya. Beriktikad bahawa solat itu mesti dilakukan di Kaabah. Betulkah tidak?
Salah. Macam Ustaz bilang, orang Syiah ni dia ada Kaabah dia sendiri. Jadi dia kepercayaan dia bukanlah haji mau buat di Kaabah apa semua. Solat pun boleh di rumah masing-masing. Kan? Sama macam kita lah. Solat di rumah masing-masing pun boleh. Solat boleh. Cuma haji lah yang di Kaabah. Beriktikad bahawa Imam Syafi'i masih hidup. Ini pun bukan. Tiada kena mengena. Imam Syafi'i tiada kena mengena. Kalau Imam Mahdi tu barulah kita kena tengok lagi. Beriktikad bahawa Allah mempunyai panca indera seperti manusia. Yang ini pun salah. Dia percaya bahawa Allah mempunyai panca indera seperti manusia. Syiah percaya begitukah? Tidak. Ada orang call pula. Okay. Yang percaya panca indera ni apa? Tubuh badan, mata, hidung, mulut. Jadi adakah Syiah percaya yang Allah ada mata, ada hidung, ada mulut macam kita manusia? Tidak. Ini bukan Syiah yang percaya begini, tapi yang percaya begini ialah golongan Mu'tazilah. Ya. Okey. Ni soalan ni agak susah sikit lah. Jadi jawapan yang betul ialah D. Okey. Mengharuskan perkahwinan mut'ah, iaitu nikah sementara waktu atau nikah kontrak. Syiah ni dia percaya bahawa kahwin boleh ada kontrak. Contoh dia, saya mau kahwin sama kau 2 hari je. Lepas 2 hari bukan lagi suami isteri. Dia mengharuskan. Kalau kita Ahli Sunnah wal Jamaah tidak boleh begitu. Haram. Kalau kahwin mesti mau terus sampai bila-bila. Orang yang kahwin ada niat mau cerai tu haram hukum dia berkahwin. Okey. Seterusnya, pilih pernyataan yang benar mengenai syirik khafi. Syirik khafi ni, syirik ada 2. Syirik ada syirik jali, syirik khafi. Syirik jali. Syirik ada 2 ya. Syirik khafi sama syirik jali. Okey. Kasih besar sikit lah. Okey. Syirik jali sama syirik khafi. Yang ni dia bilang syirik khafi. Syirik jali tu apa? Syirik jali tu syirik yang besar. Syirik khafi ni ataupun syirik yang terang-terangan. Syirik khafi ni syirik yang kecil atau syirik yang tersembunyi. Syirik jali ni contoh dia kita tengok pun kita boleh tahu ini syirik ni. Tapi kalau khafi dia benda yang dalam hati. Contohnya bangga diri, begitu. Sombong, itu dipanggil syirik khafi. Okay, kita tengok. Merosakkan akidah seseorang. Okay, boleh jadi. Mengaku Nabi Isa sebagai Tuhan. Orang yang mengaku Nabi Isa sebagai Tuhan ni, dia syirik secara terang-terangan kah? Tidak. Terang-terangan. Jadi dia bukan syirik khafi, dia syirik jali. Menyembah patung dan berhala, ini memang lagilah syirik jali juga. Menunjuk-nunjuk kehebatan diri. Okay, menunjuk-nunjuk kehebatan diri. Macam Ustaz bilang tadi, sombong apa semua. Orang yang menunjuk-nunjuk ni, tiadalah dia ni sampai syirik besar. Tapi dia syirik khafi yang tersembunyi dalam hati dia. Dia aja yang tahu yang dia menunjuk-nunjukkan. Jadi jawapan yang betul dia menunjuk-nunjuk kehebatan diri. Merosak akidah seorang ni salah ya. Agak tricky lah soalan dia. Okey, soalan nombor 5. Ciri-ciri berikut berkaitan dengan prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita ya, Ahli Sunnah wal Jamaah, pegangan kita. Kecuali. Kalau ada kecuali ni, maksud dia
Semua yang di sini ciri-ciri, satu je yang bukan. Yang bukan tu yang kita mau cari. Okey. Ciri-ciri berpegang dengan prinsip salafus soleh. Betul. Salafus soleh ni siapa? Orang-orang soleh yang dulu, para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Tabi'in siapa? Tabi'in tu anak murid sahabat. Tabi'in anak murid tabi'in. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Betul juga. Ni pun ciri-ciri Ahli Sunnah wal Jamaah juga. Berintikad tadi apa? Percaya. Percaya bahawa pelaku dosa besar adalah kafir. Betulkah? Orang buat dosa besar kira kafir. Kalau orang tu membunuh, kira kafir sudahkah dia? Jawapan dia salah. Jadi inilah yang bukan ciri-ciri atau prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang yang berdosa besar ni dia tidaklah kafir tapi dia jadi fasik. Kalau dia bertaubat, Allah ampunkan dosa dia. Kan. Jadi silah jawapan yang betul. Okey. Mereka tidak menghukum kecuali terdapat bukti yang sahih. Betul lah. Kita mana boleh suka-suka hukum orang kalau tiada bukti. Itu pegangan kita di Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, soalan nombor 6. Menjamin kesihatan daripada terkena penyakit kelamin, menjaga nasab keturunan. Penyakit kelamin ni apa? Penyakit yang melibatkan kemaluan. Lelaki kah perempuan kah sama aja. Okey, ini hikmah apa? Mana sudah muka ustaz ni? Sekejap ya. Okey. Kalau dia berkait tentang kemaluan, keturunan, sah-sahlah dia ni cerita pasal kahwin lah kan. Jadi senang ini perkahwinan. Okey, pilih pernyataan yang betul mengenai tolak sunni. Tolak ni apa? Tolak, talak kan. Talak ni bahasa Arab dia tolak. Talak ni cerai. Okey, cerai. Kan kalau orang bilang si Polan ceraikan isteri dia dengan talak satu. Maksud dia dengan cerai lah kan. Okey. Talak sunni. Maksud dia sunni ini sunnah. Yang 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 mengikut syarat yang betul, mengikut syarak. Mengikut syariat. Cara yang betul lah dalam bercerai. Ada cara yang betul. Jadi kalau talak sunni ni ya cara yang betul. Okey, talak yang sesuai dengan peraturan syarak. Kalau dah sesuai itu yang betul tu, itulah dia jawapan dia. Talak yang menyalahi peraturan syarak, salah lah. Okey. Dia ada talak sunni, lagi satu nama dia talak bid'i. Okey. Talak bid'i. Talak bid'i ni yang menyalahi peraturan syarak. Okey. Okey. Talak 3 sekaligus, sama juga. Talak ketika isteri mengandung, talak bid'i juga. Okey. Mereka berhak mengahwinkan pengantin perempuan yang masih gadis tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Siapa dorang ni? Yang boleh kahwinkan anak perempuan dorang yang masih anak dara tanpa minta persetujuan daripada anak tu sendiri. Siapa? Kalau janda tak boleh. Ni yang masih anak dara, dia boleh kahwinkan anak dia. Siapa? Wali lah. Wali. Wali di jawapan yang betul. Akad tiada kena mengena. Qadi pun tiada kena mengena. Saksi mana boleh suka-suka jadi saksi kan. Terus bilang, kau mesti kahwin sama dia. Kau siapa? Saya saksi. Lagilah tiada kuasa. Wali je ada. Wali ni maksud dia ayah perempuan kah? Ayah tu pengantin perempuan kah? Datuk dia kah? Okey. Okey, dapat menjana ekonomi individu Muslim, memimpin masyarakat Muslim untuk membendung budaya mengemis. Apa ini? Syarat sahkah? Bukan. Ini
hikmah. Hikmah tu apa maksud dia? Hikmah tu kelebihan atau kebaikan. Okay? Kebaikan jual beli dapat menjana ekonomi individu Muslim, dapat membendung budaya mengemis. Okay? Soalan seterusnya. Talak yang bersesuaian dengan peraturan syarak. Ingat lagi kak talak apa? Sesuai dengan syarak tadi. Soalan tadi baru je. Iaitu menceraikan isteri dengan talak 1 atau 2 ketika suci daripada haid. Maksud dia, time itu isteri bukan mengandung kah, bukan period kah, time tu dia ceraikan. Itu dipanggil talak yang sesuai dengan syarak. Talak yang betul lah. Cara yang betul. Cerai yang betul. Talak apa tadi? Sunni kah bid'i? Sunni. Okay. Antara yang berikut yang manakah contoh jual beli yang dilarang? Contoh jual beli yang dilarang. Contoh jual beli yang salah lah. Memperdagangkan benda yang disimpan bagi tujuan maksiat. Ini kalau ada maksiat-maksiat ni sah-sah lah dilarang. Menjual satu barang tanpa syarat. Jual sesuatu tanpa syarat. Bolehkah tidak? Lagi? Bolehlah. Jangan jual dengan syarat-syarat. Yang tak boleh jual dengan syarat. Contohnya, aku jual sama kau ni tapi dengan syarat kau mesti jadi hamba aku. Macam tu pula kan. Tak boleh. Ataupun kau aku jual kau barang ni tapi dengan syarat. Dengan syarat adik kau mesti jadi girlfriend aku. Mana boleh. Okay? Menjual buah yang sudah masak ranum. Bolehkah tidak? Tidak boleh. Okay? Kenapa pula tidak boleh ya? Okay. Menjual daging dengan daging. Maksud dia, orang ini beli daging dengan daging. Orang ni jual daging, dia bayar pakai daging. Yang ni tak boleh. Ni memang tak boleh. Okay. Menjual buah yang sudah masak ranum ni, kenapa dilarang? Ini Ustaz kurang pasti. Tak apalah. Tapi yang penting jawapan dia nombor 1 dan nombor 4. Okay. So, kalau begini kan, kamu tengok nombor 1 sudah betul. Kamu terus pangkah jawapan yang tiada nombor 1. Ini salah, ini salah, begitu. Jadi tinggal 1, 2 atau 1, 4. Tengok nombor 2 pun salah, terus cancel. Terus dapat jawapan dia, begitu. Macam matematik sikit. Faham kan? Okay, menjadi muazzin. Muazzin ni apa? Tukang azan. Pada zaman Rasulullah, berhijrah keluar dari Madinah selepas kewafatan Nabi kerana tidak mampu mengawal perasaan rindunya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia ni? Kalau muazzin tu kan azan Rasulullah paling famous. Siapa? Sayyidina Usamah kah? Bukan. Sayyidina Bilal bin Rabah kan. Sampai di sini pun orang yang azan kena panggil Bilal. Sempena nama sahabat Nabi Sayyidina Bilal bin Rabah. Soalan 13. Antara yang berikut yang manakah bukan sumbangan Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Yang mana satu bukan sumbangan dia? Okay. Menyumbangkan barang keperluan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ni sahabat antara sahabat Nabi yang kaya raya lah. Jutawan. Jadi kalau sumbangan yang mengenai harta tu, itulah dia. Jadi ini barang keperluan 700 ekor unta. Betul, sebab harta kan. Menjual tanah, iya juga sebab dia kaya, dia ada tanah. Ini pun tanah juga. Kalau gubernur ni bukan harta tapi jawatan. So ini bukan sumbangan Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Okay? Salah. Jadi jawapan yang betul inilah D. Okay?
Okey, soalan 14. Menjadi contoh teladan terunggul dalam mempertahankan kesucian akidah. Membantu Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam dalam kalangan hamba saya menyertai peperangan bersama Rasulullah dan para sahabat. Okey, menjadi contoh teladan terunggul dalam mempertahankan kesucian akidah sama juga Sayyidina Bilal bin Rabah. Kita pun tahu cerita dia. Sayyidina Bilal bin Rabah ni hamba kepada seorang musyrik yang nama dia Umayyah. Umayyah ni kejam. Sayyidina Bilal ni hamba kan. Hamba. Jadi waktu dia tapuk-tapuk mau memeluk Islam, bila tuan dia tahu, Umayyah pun seret Sayyidina Bilal bin Rabah di padang pasir tanpa baju. Kita ni kena seret pakai baju pun atas pasir sakit. Kesakitan kan. Boleh luka-luka. Ni diseret, bawa di tengah-tengah padang pasir, panggil kumpul semua orang. Malu lagi kan. Terus diikat tangan sama kaki, diletakkan batu besar di atas dada. Terus kena himpit lagi. Kemudian kena paksa bilang, minta tolong sama berhala, sama Tuhan Hubal. Sebut nama Hubal, nama berhala time itulah. Di Kaabah ada banyak berhala, ada 300 lebih, 700, ada beratus lah berhala. Ada nama Lata, Uzza, Hubal, Manah. Jadi yang ini dia suruh sebut nama Hubal. Kena ada batu sudah di dada, kena himpit. Bayangkan betapa kuatnya pegangan akidah, pegangan keimanan Sayyidina Bilal bin Rabah. Dia bilang Ahad, Ahad, Allah yang satu, Allah yang satu. Jadi Sayyidina Bilal bin Rabah ni menjadi contoh teladan. Kisah dia tadi tu dalam mempertahankan pegangan agama, akidah kita. Okay? Membantu Nabi menyampaikan dakwah dalam kalangan hamba. Jadi bila Sayyidina Bilal bin Rabah jumpa dengan geng-geng hamba, Sayyidina Bilal pun cerita-cerita pasal Islam, menyampaikan dakwah. Dan beliau juga menyertai peperangan bersama Rasulullah. Okay? Okey, siapa yang waktu tadi tu, yang waktu kena himpit sama batu tadi, siapa yang memerdekakan Sayyidina Bilal bin Rabah? Bukan Muawiyah ya. Umayyah yang betul. Salah tu. Okey. Waktu Sayyidina Bilal bin Rabah kena himpit sama batu tu, ada orang-orang Islam yang tengok. Kemudian ada orang bilang, "Sudah, aku beli ni hamba. Kau jangan sakiti dia lagi." Siapa orang tu? Jawapan dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Sahabat Nabi, khalifah Islam yang pertama selepas kewafatan baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, jumlah tentera Islam yang menyertai peperangan Badar, peperangan pertama dalam Islam. Berapa orang? Seramai 15,000 kah? Tidak, 313. 313 orang je orang Islam menentang ribuan orang kafir Quraisy, tapi orang Islam juga yang menang. Bantuan daripada Allah. Allah turunkan tentera malaikat waktu tu untuk mengalahkan orang-orang kafir musyrik. Okey, apa hukum asal melakukan talak? Apa hukum asal melakukan talak? Hukum asal ni maksud dia tidak terkait dengan apa-apa situasi. Okey. Talak apa tadi? Cerai kan? Talak tadi cerai, jadi apa hukum dia? Bukan ceria ya, cerai. Hukum dia apa-apa pun kalau hukum asal mesti harus. Kalau ingat, kalau hukum asal mesti harus. Makruh ada macam mana situasi dia. Okey. Wajib
sunat, semua ada situasi. Tapi hukum asal mesti, kalau ada asal mesti harus. Okey. Meyakini bahawa dirinya bukanlah orang yang paling bertakwa di kalangan semua orang. Okey. Ini contoh untuk adab apa? Dia rasa yang bukan dia yang paling terbaik, bukan dia yang paling bertakwa antara semua orang. Apa? Tawakal, menjaga alam sekitar, jaga alam sekitar kah tu? Mencari rezeki yang halal. Salah. Paling terang-terang lah jawapannya. Tawaduk. Tawaduk ni apa? Tawaduk ni kita belajar sudah dulu dalam secara bersemuka, rendah hati atau rendah diri. Okay? Dia dia bukan tembirang lah orang bilang. Kan? Jadi walaupun dia ni banyak zikir, banyak baca Quran, banyak solat, tapi dia rasa ada lagi orang yang lebih baik daripada dia. Itu dipanggil tawaduk. Okay. Antara yang berikut, yang manakah bukan contoh adab mencari rezeki yang halal? Memulakan pekerjaan dengan bismillah. Ini adab mencari rezeki yang halal. Sebelum pergi kerja, baca bismillahirrahmanirrahim. Ini adab. Okay, ini adab. So, ini sorry. So, ini bukan jawapan yang betul. Sebab ini memang adab. Sengaja lewat ke tempat kerja. Ini barulah bukan adab mencari rezeki yang halal. Lewat-lewat masuk kerja kan, curi tulang, bukan adab dia ya. Okey. Hukum melaksanakan jual beli ialah hukum jual beli. Hukum melakukan jual beli ialah haramkah? Haramkah buat bisnes? Salah. Makruhkah buat bisnes? Salah. Wajibkah buat bisnes? Tidak. Jawapan dia sunat. Kalau wajib habislah. Ustaz ni tiada bisnes ni, berdosa sudah. Dia sunat je. Okey. Okey, orang yang keluar daripada agama Islam, kita panggil apa orang yang keluar daripada Islam? Kita panggil dia orang yang murtad. Ada yang jawab orang yang keluar daripada agama Islam dikenali sebagai kafir. Kurang tepatlah. Kafir ni daripada awal memang bukan Islam. Tapi kalau daripada Islam dia keluar, kita panggil dia murtad. Okey. Pengertian ialah melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhannya. Itu apa itu? Buat apa yang Allah larang, tinggalkan suruhan Allah. Apa itu? Dosa. Okey? Dosa. Okey? Lagi, Al-Quran bukan makhluk. Merupakan pandangan siapa? Pandangan Syiah kah Al-Quran bukan makhluk? Kah pandangan siapa? Mu'tazilah? Susah sikit lah soalan ni. Jawapannya pandangan kita. Siapa kita? Ahli sunnah wal jamaah. Okay. Begitu. Ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Kita berpendapat Al-Quran ni bukan makhluk, bukan Allah ciptakan, tapi Al-Quran tu merupakan kalam Allah. Okay? Kalam Allah. Okay. Kesesatan ajaran terbukti kerana mendakwa para imam-imam mereka adalah suci daripada dosa. Ini Syiah. Kalau ada imam-imam ni berkait sama Syiah lah. Sebab Syiah ni dia ada imam-imam dorang yang 12. Dorang percaya yang imam-imam dorang ni tiada dosa. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita percaya yang tiada dosa tu merupakan para nabi dan rasul je. Okay, manusia biasa ni melakukan dosa. Okey, mengambil hak orang lain yang disimpan di tempat simpanan tanpa izin secara sembunyi merujuk kepada perbuatan ambil hak orang lain, ambil handphone orang yang orang tu simpan tanpa izin dia secara sembunyi, secara tapuk-tapuk. Apa ni? Perbuatan apa ni? Perbuatan mencuri. Okey? Mencuri. Bukan merompak. Kalau merompak ni
bukan sembunyi, secara terang-terangan dia nampakkan. Bagi saya rantai kau. Kan itu bukan sembunyi, itu terang-terangan. Boleh beza ya. Kemudian berasa ragu dengan kandungan Al-Quran dan boleh menyebabkan seorang terkeluar daripada landasan Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh terkeluar daripada Islam. Kalau kita ragu dengan kandungan Al-Quran dan As-Sunnah kah pun boleh atau hadis pun boleh. Okey. Dua-dua betul. Kalau ada yang jawab hadis pun betul, ada yang jawab As-Sunnah pun betul. Atau sunnah je pun betul juga. Okey. Akad yang menggunakan lafaz nikah bagi tujuan menghalalkan lelaki dan perempuan bukan mahram. Apa ini? Menghalalkan hubungan lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Mestilah perkahwinan atau pernikahan. Okey. Ini senanglah. Akad yang menghubungkan, menghalalkan hubungan tu. Okey. Wajib berkahwin. Siapa orang yang wajib berkahwin? Dia mampu secara zahir, dia ada tenaga, dikhawatiri terlibat dengan X, mampu secara batin juga. Dikhawatiri terlibat dengan apa? X dalam jadual di atas ialah, jawapan dia takut apa? Takut terlibat dengan zina. Jadi kalau dia nak kahwin tu confirm dia berzina. Jadi orang itu dia wajib kahwin kalau dia mampu secara zahir dan batin. Okey, kita pun sudah belajar tajuk ni. Okey, soalan 29. Pengertian tempat kosong ialah bubar. Pisahkan perkahwinan dengan lafaz cerai atau yang berbawa makna cerai. Jawapan dia perceraian. Senang je, perceraian atau talak tadi kan. Dua-dua betul. Tapi yang paling tepat talak lah. Jawab talak tu baru betul. Okey, rukun nikah adalah suami, isteri, saksi, akad dan ada 5 kan. Siswa, ingat siswa. Wah. Suami, isteri, saksi, akad, lagi satu wali. Jadi wali lah jawapan dia. Okey. Jawapan dia wali. Okey. Memberi salam terlebih dahulu kepada tetamunya. Ini apa? Ini contoh. Ini kan contoh. Rendah hati. Ini rendah hati pengertian. Maksud tawaduk tu rendah hati. Erti dia. Mengelakkan wujudnya kesombongan. Ini apa? Kelebihan ke akibat? Dalil memang bukanlah. Dalil mesti ada tulisan Arab kah kan? Sama ada ayat Quran kah, hadis kah? Itu baru dalil. Jadi contoh pun sudah, pengertian pun sudah. Apa ini? Akibatkah kelebihan? Mengelakkan wujudnya sombong. Kelebihan lah kan? Kelebihan. Melahirkan individu yang rakus. Ini akibat kalau tidak tawaduk. Okey. Senang soalan tu. Free 4 markah. Okey, Sayyidina Bilal bin Rabah pernah menjadi kepada tadi Umayyah, nama dia Umayyah bin Khalaf. Sayyidina Bilal merupakan penganut Islam pertama dalam kalangan siapa? Kalangan hamba. Ini pun sudah kita jawab tadi. Antara seksaan yang pernah dirasai ketika mempertahankan akidahnya adalah diletakkan apa tadi atas dada tadi? Batu besar.
Okey, usahawan. Apa tadi? Kamu dalam silibus kamu belajar pasal dua orang tokoh je. Sayyidina Bilal bin Rabah, tukang azan Nabi, sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Okey, Abdurrahman bin Auf nama dia. Okey, dua soalan lagi. Hukum menyebut kadar mahar ketika akad nikah. Mahar tau, mas kawin lah. Apa hukum dia? Kena sebutkah? Aku terima waktu akad nikah tu, kena sebutkah mahar, mas kawin? Kena sebutkah? Hukum dia apa? Hukum dia wajib ya, sebab tu kita sebut. Wajib. Tak boleh nak sebut, mesti sebut. Aku terima nikahnya si perempuan itu, siapa nama dia, siapa-siapalah. Dengan mahar, dengan mas kawinnya berapa ratus ringgit tunai. Kena sebut tu, okey? Last sekali, soalan last untuk bahagian B. Menjual benda yang disimpan bagi tujuan maksiat hukumnya haram tadi kan? Kalau ada tujuan-tujuan maksiat tu memang haram lah. Bukan lagi sunat, bukan lagi harus. Okay? Habis bahagian A. Jadi, setakat itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada yang mendengar dan juga mengikuti perbincangan pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas salah dan silap.